Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan Ibn Majah dalam sunan mereka, melalui jalur sanad daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syabbi wa huwa fil maut faqala kaifa tajiduka qala arjullaha ya Rasulullah wa inni akhafu dhunubi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mawtini illa a'tahu Allahu ala yarju wa amanahu mimma yakhaf. Hadithun sahih riwayat Tirmizi dan Ibn Majah. Satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi SAW pergi menziarahi seorang lelaki. Ya, dakhala Rasulullah sallam ala syabbi. Nabi menziarahi satu rumah. Dalam rumah tersebut ada seorang budak lelaki, yakni syabab, pemuda. Wa huwa fil mauti, dan dia pada waktu itu dalam keadaan hampir nak mati dah. Makna dalam keadaan nazak. Nah, kemudian Nabi SAW ni tanya lelaki ni dalam keadaan gentir tu. Nabi tanya lelaki ni yang berbunyi faqal kaifa tajiduka, bagaimana keadaan kamu? Ini akhlak Rasulullah. Nabi tuan-tuan sekalian, bila dengar saja sahabatnya ataupun umat Islam dalam keadaan sakit dan sebagainya, Nabi akan menziarahi. Dalam hadis riwayat lain, ini di antara salah satu tuntutan seorang Muslim. Ya, apabila orang bagi salam, kita kena jawab. Bila mana kita dengar ada orang sakit, kita kena pergi ziarah. Apabila orang jemput kita pergi kenuri, orang berhajat, kita kena tunaikan. Melainkan ada masyaqqah ataupun masalah-masalah yang tentu yang menyebabkan kita menghalang untuk kita pergi tersebut. Nabi SAW tanya dia, kaifa tajiduka, bagaimana keadaan hang ni? Kemudian kata laki ni, qal arjullaha ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku mengharapkan rahmat daripada Allah. Laki ni tuan-tuan, dia jawab balik, aku tak ada apa, cuma aku mengharapkan bantuan dan kasih sayang, rahmat daripada Allah ya pada saat ini, ya Rasulullah. Kemudian dia berkata lagi, dan aku takut akan balasan daripada sebab dosa-dosaku, wa inni akhafu dhunubi. Waktu dia nak mati tu, dia teringat dosa-dosa dia waktu dia muda dulu tu. Ya, dia teringat dulu waktu dia merapu, dulu dia berserabut, tuan-tuan sekalian, dia teringat ketika mana dia melakukan dosa-dosa
di akhir hayat dia tuan-tuan, dia mengharapkan keampunan dan rahmat daripada Allah. Itu maksud dia. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, Nabi bagi tahu kat dia. Bila Nabi dengar lagu tu, Nabi bagi tahu kat dia, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin. Oh, ni dah tuan-tuan. Cuba tuan-tuan perhati apa yang cuba Nabi SAW sampaikan kepada kita umumnya, khususnya kepada pemuda tu. Nabi kata, tidak berhimpun dalam hati seseorang hamba Allah ini dua perkara. Apa dia? Yang pertama al-khauf, yang kedua ar-raja. Hamba Allah ni tuan-tuan, dia tak boleh nak yakin sangat. Ya, dia ahli mengaji, dia kaki ilmu, dia ahli ibadat, tahajud tak pernah tinggal, jangan duk yakin sangat. Nabi tak bagi. Hamba Allah mesti kena ada dua benda ni. Yang pertama al-khauf, takut pada Allah. Takut apa? Takut seksaan yang Allah sediakan kepada orang yang ingkar terhadap perintah Allah. Pertama, takut saja tak boleh juga, kena kepilkan dengan satu lagi sifat, yakni ar-raja, mengharapkan segala amalan dan pahala yang kita buat itu, segala perbuatan yang kita buat itu, mengharapkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan sekalian, dekat dunia ni siapa pun jangan duk yakin lagi. Walaupun dia tuan-tuan tok guru besar macam mana sekalipun, beribu anak murid dia, belum tentu lagi tuan-tuan. Belum tentu lagi. Nabi SAW yang menyebabkan uban keluar, Abu Bakar tengok dekat rambut Nabi. Ini disebut dalam Syama'il Muhammadiyah oleh Imam Tirmizi. Abu Bakar tanya, awak yang keluar uban habis ni ya Rasulullah? Nabi kata, sebab aku menghayati beberapa ayat Al-Quran, termasuklah ayat fastaqim kama umirt. Istiqamalah terhadap apa yang Allah suruhkan. Nak istiqamah ini bukan mudah. Baik, kembali kepada hadis ini. Dan pada saat ini Allah kata apa? Hadzal mawtini illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Kata Nabi SAW, pada saat yang seperti ini, yakni saat-saat sakaratul maut ini, malaikat Allah memberikan apa yang diharapkan dan menyelamatkannya daripada apa yang dia takuti. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, apa pengajar ringkas daripada hadis ni tuan-tuan? Yang pertama, Nabi nak bagi tahu kepada kita bahawa kita kena husnuzan dengan Allah. Kalau nak doa kita ini diterima dan didengari oleh Allah SWT, kita kena husnuzan dengan Allah, bersangka baik dengan doa yang kita mohon kepada Allah. Dalam riwayat yang lain Imam Muslim, la yamunanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Ya, yang bermaksud janganlah seseorang kamu mati melainkan berkeadaan menaruh sangka baik terhadap Allah. Maknanya kita kena yakin bahawa doa yang kita ungkapkan itu, ya, bahawa Allah terima doa kita. Tapi kalau awal-awal lagi kita berdoa, kita kata, Allah terima ke tak doa aku ni? Awal-awal lagi kita dah rasa macam tu, tuan-tuan, ini membuktikan bahawa Allah, dia yang ni bermaksud dia tidak bersangka baik dengan Allah. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan hadis riwayat Tirmizi dan Ibn Majah itu memberi manfaat yang banyak kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan sirah kita pada malam ini, Ar-Rahiqul Makhtum Safiur Rahman Mubarakfuri, itu pada muka surat 144. Betul tak kan? Muka surat tu, no? Baik. Tuan-tuan sekalian, pada pertemuan yang lepas kita sudah bahas bagaimana saat musyrikin Mekah, mereka ni apabila bertemu dengan Nabi SAW, kalau boleh tu mereka nak tutup telinga, tak mau dengar walaupun satu patah perkataan Nabi mengungkapkan Al-Quran. Ini propaganda orang musyrik Mekah. Kalau boleh tak mau dengar, tutup telinga. Kalau Muhammad nak cerita tentang Quran, tutup telinga siap-siap. Tapi tuan-tuan, Nabi ambil kesempatan ini. Bila mana bertemu beberapa orang musyrik Mekah, Nabi membaca surah An-Najmi ayat 62. Jumpa tuan-tuan, terus Nabi baca Quran. Sampailah ayat apa? Fasjudu lillahi wa'budu.
yang bermaksud maka bersujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Dia. Bila sampai takat tu tuan-tuan, Nabi sujud pada Allah. Dan kita tahu ini disebut dalam ilmu fiqh, ya, dalam fiqhul manhaji, Profesor Dr. Mustafa Bugha hafizallah, ada satu bab disebut sebagai sujud at-tilawah, sujud tilawah. Tuan-tuan, dalam Al-Quran kalau tuan-tuan jumpa ada macam bentuk kubah tu, sunat untuk kita sujud. Sunat untuk kita sujud disebut sujud tilawah. Nak baca apa? Sajada wajhal ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa syam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baca ayat itu. Ya, baik. Bila Nabi sujud, orang musyrik Mekah tuan-tuan, bila mana mereka terpegun dengan ayat Al-Quran, dia pun sujud sekali. Itu cerita dah. Dia pun sujud sekali tuan-tuan. Ya, dia tergerak sendiri. Seolah-olah mereka ini, dalam istilahnya, seolah-olah macam mereka terpegun mendengar Al-Quran dan bersujud ikut cara Nabi SAW. Maka dipendekkan cerita, ya, apabila peristiwa itu tergempar, kata habislah ramai orang Mekah masuk Islam, ya, sebab mereka sujud di hadapan sujud bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Bila mereka cerita dekat kawan-kawan mereka, orang Mekah ni kata tu dia geng-geng pok-pok ni ikut Muhammad dah. Pok-pok ni ikut Muhammad dah. Tengok depa sujud sekali dengan Muhammad. Tuan-tuan, bila depa dengar lagu tu, kelompok hak sujud tu, depa ni tuan-tuan, mereka merespon terhadap kenyataan orang Mekah pada ketika itu. Depa kata apa? Dak, kami sujud tu, memang kami sujud, tapi sujud tu sebab Muhammad dia puji Tuhan-Tuhan berhala kita. Tu. Ya, dah dalam duk kalah tu tuan-tuan, orang panggil tak mau kalah, istilahnya bodoh, sombong. Kan? Kalau hang dah sujud, dah terpegun dengan Al-Quran, hang mengaku ajalah dengan kehebatan dan ketinggian Al-Quran itu. Tapi tidak. Ya, mereka kata dak, kami sujud tu. Orang panggil apa? Depa nak cover line. Dah kami sujud dekat Muhammad waktu tu hari tu ni bukan sebab kami nak ikut Islam, bukan kami nak ikut Muhammad, sebab Muhammad dia puji berhala-berhala kita. Sebab tu yang kami sujud. Punyalah tuan-tuan sekalian, tak mau walaupun dah terbukti mereka terpegun dengan ayat Al-Quran. Ya, baik. Itu cerita bagaimana peristiwa sebelum kita akan tengok tentang perhijrahan yang kedua dalam Islam. Ya, yang kita dapat maklumat bahawa hijrah yang pertama Islam ini pada Mekah ke Madinah. Rupanya ada lagi peristiwa hijrah tuan-tuan dalam Islam. Ya, dan kita tahu bahawa 16 orang, 12 orang lelaki, 4 orang wanita. Mereka berhijrah daripada Mekah pergi ke Habsyah di bawah kerajaan Najasyi, mendapat keizinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi izin. Tapi penghijrahan itu Nabi tak turut serta. Ya, Nabi tak turut serta. Dan mereka 18 orang itu, minta maaf, 16 orang itu, sahabat Nabi pergi berhijrah itu untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga batang tubuh mereka, untuk jaga diri mereka daripada terbunuh dan kena seksa, dan juga untuk menyebarkan akidah Islam di bumi Habsyah di bawah kerajaan Najasyi. Itu hijrah yang pertama. Jadi tuan-tuan sekalian, kita tengok pada muka surat 145, hijrah kedua ke Habsyah. Kita tengok tuan-tuan, perenggan yang pertama. Hijrah yang kedua ini lebih suka daripada yang pertama. Kali ini orang Quraisy terus-menerus mengawasi gerak kerja orang Islam serta bertekad untuk menggagalkan usaha hijrah. Namun begitu, orang Islam juga menyedari situasi ini sehingga mereka bergerak lebih cepat dan Allah pun memudahkan perjalanan tersebut untuk mereka. Itu dia tuan-tuan. Hak kali pertama, orang Mekah tuan-tuan, mereka ni duk kejar orang Islam juga, tapi terlepas. 16 orang tu terlepas tuan-tuan. Bukan macam lah ni tuan-tuan, kita boleh tempah flight boleh online, kita boleh WhatsApp ni sampai lagi, ada lagi. Lah ni zaman dulu sahabat Nabi 16 orang bila sampai dekat pelabuhan, tiba-tiba ini perancangan Allah. Ada satu kapal nak bergerak daripada pelabuhan Mekah pergi ke ke Habsyah. Ini perancangan Allah. Allah nak selamat sahabat Nabi. Baik. Akhirnya mereka dapat sampai ke wilayah pemerintahan Najasyi di Habsyah sebelum disusuli oleh orang Quraisy.
pada hijrah yang kedua ini, jumlah orang Islam yang berhijrah terdiri daripada 83 orang lelaki diikuti 18 atau 19 orang wanita. Sementara maklumat bahawa antara mereka terdapat Ammar bin Yasir masih diragui kesahihannya. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian, 83 orang lagi maknanya rombongan hak kali kedua ni lagi ramai berbanding hak pertama tu, 16 orang tu. Ya, untuk apa? Untuk selamat. 18 orang termasuk pada dan diikuti. Ada yang kata 18, ada yang kata 19. Sebagai riwayat mengatakan bahawa ini disebut oleh Imam Ibn Qayyim Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, mengatakan bahawa ada sebahagian mengatakan bahawa Ammar bin Yasir, ya, sahabat Nabi yang diseksa dan sebagainya, ya, mengikuti dalam perjalanan hijrah yang kedua ni, tapi dari sudut sanadnya agak diragui. Ya, kalau orang belajar dalam ilmu riwayah dan dirayah, dia akan buat kajian melalui sanadnya. Ya, maka ada yang mempertikaikan Ammar bin Yasir turut serta dalam penghijrahan yang kedua ni. Tak apalah, yang penting kita tahu bahawa 83 orang lelaki pi dan 19 orang atau 8 orang wanita ikut serta dalam perjalanan yang kedua. Kita tengok musuhan orang Quraisy untuk memulangkan orang Muhajirin dan Habsyah. Fakta bahawa para Muhajirin di Habsyah mendapat jaminan keamanan atas diri dan agamanya membuatkan orang Quraisy terseksa, maka mereka melantik 2 orang pemuda mereka yang cerdik lagi kuat, iaitu Amr bin al-As dan Amlah bin Abu Rabi'ah, sebelum mereka memeluk Islam untuk dihantar ke Habsyah. Di 2 orang ni tuan-tuan sekalian wakil orang musyrik Mekah. Bila mereka duk bincang ni, mereka kata, lah ni kita hantar 2 orang. Mereka dah selamat sampai ke Habsyah dah. Lah ni kita hantar 2 orang wakil kita. Hak 2 orang wakil ni bukan orang calang-calang, orang hebat ni. Amr bin al-As ni tuan-tuan, waktu ni dia belum memeluk Islam. Dan kita tahu dia ni di antara tokoh ulama di kalangan sahabat. Bila dia masuk Islam, Masya Allah hebat dia. Ya, sebab tu Sayyidina Umar tuan-tuan, dia pernah menyebut bahawa dulu ni aku orang jahiliah, aku duk kacau orang Islam, aku duk halang perjuangan Islam. Tapi hari ini orang hormat aku menjadi khalifah dan aku memuka biladul muslimin di atas tangan Khalifah Umar bin Khattab, dan aku dimuliakan dengan apa? Dimuliakan dengan Islam. Tu dia kata Umar. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita ni mulia ni sebab Islam ya. Kalau bukan Islam, mungkin kita mangkit-mangkit pagi tuan-tuan sekalian, tu dia tokong di depan kepala kita. Masuk rumah, tu dia tokong duduk depan rumah kita. Wal'iyadzubillah. Lepas tu kita mulia ni tuan-tuan sekalian dengan Islam. Ini dia tuan-tuan. Baik, kembali kepada perbahasan sirah. Waktu ni 2 orang sahabat ni dia belum memeluk Islam lagi. Maka dihantar ke Habsyah, dan mereka berdua ini membawa hadiah-hadiah pilihan untuk Najasyi dan para penasihatnya. Tu dia tuan-tuan. Bagi yang orang panggil apa, dalam istilahnya rasuah lah ni cerita dah ni. Bagi habuan. Ya, untuk apa? Untuk win-win situation. Nah, kami bagi hadiah yang bernilai hebat ni, dan orang-orang Mekah tu buk mai kat kami, patah balik. Kami nak ambil dewa. Itu maksud dia. Win-win situation. Menang-menang lah. Kan? Takkan kita bagi hadiah saja kan, tanpa kita nak berbalik rakyat Mekah ni. Itu alasan mereka. Baik, kita tengok lagi. Sebelum menemui Najasyi, mereka berdua menemui para penasihatnya terlebih dahulu. Ya, mereka berdua pun menyerahkan beberapa hadiah kepada para penasihat Najasyi itu, serta menceritakan alasan-alasan untuk membuatkan orang Islam terusir dari Habsyah. Tu punyalah dia nak bagi orang Mekah tu tak mau selamat. Sahabat-sahabat ni tak mau selamat tuan-tuan. Ya, dia bagi alasan macam-macam. Dan kadang-kadang alasan tu dia reka. Ya, kita tengok sekali alasan dia apa. Ya, dia reka supaya apa? Dia nak tarik balik orang Mekah, mai patah balik hidup di Mekah. Baik, barulah Amr bin Abdullah menemui Najasyi. Dia jumpa dulu penasihat. Tuan-tuan, ini cerdik ni, kata cerdik daripada orang ni. Hak jadi wakil dia pun cerdik juga. Ya, sebelum kita nak pergi Najasyi, kita kena racun dulu penasihat-penasihat dia. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab pemerintah ni tuan-tuan, dia nak tanya siapa lagi?
Ya, sebelum dia nak buat keputusan, dia akan tanya orang-orang yang orang yang dia percaya. Dan tidak lain dan tidak bukan tuan sekalian, dia akan tanya orang-orang yang sebelah-sebelahnya. Ya, penasihat-penasihatnya, penasihat politiknya, penasihat ekonominya, penasihat isu pendidikannya, mufti-muftinya. Contohnya, ini disebut dalam konteks kita pada hari ini. Ya kan? Takkan dia nak tanya, dia nak buat, mesti dia akan panggil satu mesyuarat, panggil orang yang dia percaya. Maka dua orang ni tuan-tuan, musyrik Mekah ni, ya, dia cerdik. Dia racun dulu. Dia bagi satu pemikiran, view, supaya apa? Supaya nanti bila Najasyi tanya hampa bagi nasihat seperti mana yang aku bagi tahu ni. Dia tuan-tuan sekalian. Ini pun sebab tu penting tuan, penasihat-penasihat ni jangan ada kepentingan apa. Bila ada kepentingan tuan-tuan sekalian, habis. Sebab tu tuan-tuan sekalian, cukup bahaya. Apatah lagi tuan-tuan ulama-ulama kita. Kalau ada ulama-ulama kita ini, bila dia buat satu ijtihad dan juga fatwa yang berkepentingan, masalah kita. Habis kita tuan-tuan, habis kita. Sampai boleh tanya balik, cik nak buat lagu mana? Kita boleh kilah hadis ataupun nas ni ikut kalian, ikut tuan. Ini masalah. Sebab tu para ulama ni tuan-tuan, dia kena ada sifat khauf, takut pada Allah, bertakwa pada Allah. Dia ada ilmu, tapi gunakan ilmu tu untuk Islam. Baik, kembali kepada perbahasan sirah. Tuanku, sesungguhnya orang bodoh telah berlindung di negeri tuanku. Ini siapa yang cakap ni? Ini dua orang wakil ni. Dia jumpa Raja Najasyi, dia kata, tuan, sesungguhnya orang-orang hak tak cerdik ni, orang bodoh ni, semua di bawah kerajaan tuan hari ni. Tuan-tuan perasan tak? Dia tanya, tuan perasan ataupun tidak? Mereka telah meninggalkan agama kaum mereka, tapi mereka tidak masuk ke dalam agamamu kerana mereka membawa agama yang baru yang mereka cipta sendiri. Ini di antara alasan mereka. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita ni jangan kita duk terima saja benda yang mentang-mentang dia main daripada orang yang kita percaya, kita terima saja. Jangan. Kita ni Allah bagi akal li ulil albab. Allah berikan kita akal untuk berfikir. Siapapun yang bercakap, kita kena analisis. Yakni kita kena tanya dulu. Kita kena faham apa yang kita buat dan apa yang kita akan buat keputusan tersebut. Ini Islam ajak kepada kita. Jangan kita tengok, kita percaya ni, pakat kita terima ikut apa yang dihamak. Jangan, tuan-tuan sekalian. Dan ini tengah berlaku dalam peperangan Uhud. Ketika mana ada seorang lelaki Arab Badawi diberikan satu tawaran. Dia orang hamba, Arab Badawi, hamba. Diberikan tawaran kepada dia. Tawaran apa? Hang dekat perang Uhud nanti, hang cari Hamzah ya. Hang cari Hamzah, aku akan bebaskan hang daripada aku. Itu dia tuan-tuan. Ni Arab Badawi, dia bukan ada ilmu apa. Dia pergi kat perang Uhud tuan-tuan. Dia ni seorang pembaling tombak yang handal. Kalau dia baling tombak, confirm kena. Memang terror dia ni baling tombak. Bila dalam peperangan Uhud, dia duk perhati, mana Sayyidina Hamzah? Mana Hamzah? Dia duk perhati Hamzah. Bila Hamzah ni tuan-tuan lawan seorang demi seorang, dia akan menang. Tapi kalau orang lawan dia dalam keadaan curi-curi, kalau lawan one by one memang menang. Tapi kalau dalam keadaan curi-curi, hang baling tombak dalam curi, kalahlah. Orang ni Arab Badawi tuan-tuan, bila tengok Sayyidina Hamzah sedang bergelut dengan tentera musyrikin pada ketika itu, dia ni tuan-tuan, dia ambil tombak, dia baling kat Sayyidina Hamzah, terburai kali perut Sayyidina Hamzah. Ini disebut dalam riwayat yang sahih. Sehingga kan Sayyidina Hamzah tak bangun. Sayyidina Hamzah nak bangun, tapi tak mampu dah tuan-tuan. Tak mampu dah. Tersembam, gugur syahid dalam peperangan Uhud. Tuan-tuan, saya nak cerita Arab Badawi ni, bila dia baling tombak kena dekat batang tubuh Sayyidina Hamzah, dia patah balik, pergi kat kubur dia ambil balik dia punya tombak, dia duduk senyap. Dia boleh duduk senyap. Patutnya kalau betul-betul hang nak lawan tentera Muhammad, bila hang dah bunuh seorang, hang akan cari orang yang kedua, orang yang ketiga, orang yang keempat, betul tak? Bukan? Takkan dia nak baling seorang, betul nak balik. Dok, Arab Badawi ni bila dia balik duduk kat tempat dia. Orang tanya dia, pasal bah duk tahu ni orang duk tak habis perang lagi ni. Banyak lagi tentera musuh.
dalam kurungan tentera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Arab Badawi ni, dia kata apa? Tugas aku nak bunuh Hamzah ya. Dan aku nak bunuh Hamzah sebab apa? Sebab aku nak bebas. La haula wala quwwata. Hak tu alasan dia. Dan dia tak fikir bahawa dia membunuh seorang mujahid asadullah, yakni Allah beri, Nabi SAW beri gelaran kepada Sayyidina Hamzah, ya, singa Allah. Dia tak tahu dia buat tu, dia bukan fikir apa. Sebab tu apabila kita buat satu tindakan, biar kita tahu sebab dan alasannya. Ini penting. Ya, saya nak pergi kepada situ supaya kita bila baca sirah, kita perlu hidupkan sirah ini. Dia bukan bersifat mati dalam kitab-kitab turas Islami saja. Ini peranan sirah, ya, supaya kita belajar dalam ilmu sirah. Baik. Kata dua orang wakil ni kata, "Wahai Tuan, Tuan tahu tak depa ni hak bodoh-bodoh ni semua duduk dekat dengan Tuan ni." Oh tu, dia menghina tuan-tuan sekalian. Ini satu kaedah yang tak betul. Ya. Dia kata depa ni keluar daripada agama nenek moyang. Ya, dan bukan nak pergi kepada agama Tuan pun. Dan kita tahu bahawa Raja Najasyi pada ketika ini adalah beragama Nasrani. Ya, beragama Nasrani. Ya. Dan ucapannya juga dia berkata bahawa para pembesar kaum terdiri daripada ayah, bapa, saudara dan keluarga mereka mengutus kami berdua untuk datang kepada tuanku untuk menguruskan mereka agar tuanku sudi mengembalikan mereka kepada kaum mereka kerana kaum mereka itu yang lebih berhak atas mereka. Dia kata kami ni semua adik-beradik ni, kami ni wakil daripada kaum kami dan adik-beradik kami. Itu cerita dia. Jadi tuanku, kami ni nak orang-orang Mekah yang duduk dekat kerajaan Najasyi Habsyah ni mau main. Kami nak bawa dia pergi patah balik pergi ke Mekah. Itu cerita dia. Nah, kemudian kaum mereka juga lebih tahu alasan yang mendorong mereka untuk mengkritik dan mencela kaum tersebut, kata Amru. Ini Amru bin Al-As kata lagu tu. Itu alasan dia. Kami lebih kenal kawan-kawan kami ini, adik-beradik kami juga yang duduk bawah kerajaan tuan ni, lalu main balik kat kami ni supaya kami boleh bawa balik ke apa dia Mekah. Baik. Kemudian ni tuan-tuan, para penasihat Najasyi menambah. Ni dah tuan-tuan, penasihat 25%. Penasihat yang awal itu dah dapat dah tuan-tuan habuan tu. Maka dia tak nampak dah sama ada alasan-alasan digunakan ataupun dia nak mendengar daripada alasan daripada umat Islam. Dia tak mau dengar hal tu. Yang penting kami dapat habuan. Tambah penasihat Najasyi ni kata apa? Sadaqta. Betul apa yang depa katakan ni. Apa yang depa dorang kata ni tuan-tuan. Ya, sebaik-baik tuan menyerahkan mereka berdua kepada dua orang ini supaya mereka dapat mengembalikan kepada kaum mereka. Ni penasihat dia abang. Kata tuan, bagi depa patah balik ya. Nah, kita tu selalu jaga depa, orang mengemak bawa habis karannya. Bawa habis tenaga, bawa habis merah kita jaga depa. Bagi depa patah balik pergi Mekah. Tu cerita dia. Ni penasihat ni. Dia habaq lagu tu kat Najasyi. Baik, kita tengok apa respon Raja Najasyi. Raja Najasyi kata apa? Raja Najasyi berasa perlu untuk melakukan penyiasatan atas persoalan tersebut serta mendengar dengan adil daripada kedua-dua belah pihak. Masya Allah. Ini tuan-tuan, yang ni sirah ajak kat kita. Sebab tu Nabi pesan kat sahabat, hampa kalau nak bagi selamat daripada kena bunuh dan juga kena seksa daripada tentera musyrikin, hampa pergi kat satu khalifah ataupun satu ketua, satu pemerintah, nama je Najasyi. Dia orang baik. Dia bukan suka zalim orang. Bila dia nak buat keputusan, dia akan menilai dengan adil. Dan inilah yang diajar dalam Islam. Ya, Allah sebut dalam Quran, fayastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ini Islam ajak kat kita. Ya, apabila kita nak buat satu keputusan, kita kena dengar dengan baik. Fayastami'una al-qawl. Dengar semua pendapat-pendapat itu. Jangan kita tengok pendapat yang sokong di peringkat sokong dalam kumpulan kita saja, lalu menafi pendapat-pendapat yang lain. Jangan. Ya, tengok semua apa hujahan-hujahan dan juga alasan mereka dan kita buat keputusan. Ya,
dan juga ini sifat adil. Dalam Quran Allah sebut i'dilu huwa aqrabu littaqwa, bersifat adil kerana adil itu dekat dengan takwa. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, inilah sunnah Nabi yang orang Islam selalu lupa. Kita dah ingat sunnah Nabi ni hanya sekadar serban, jubah, sutrah dan sebagainya. Itu salah satunya, dan kita terlupa bahawa ini dia akan sunnahnya. Nabi bila nak buat keputusan, ini jugalah akhlak Nabi. Satu orang Islam ni tuan-tuan sekalian, bila dia nak buat satu keputusan penting, dia akan buat keputusan dengan adil. Ambilkan semua pendapat dan dia akan tarjih ataupun dia akan mengambil satu pendapat yang terbaik dalam diri dia. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Raja Najasyi kata kalau aku tak berlaku adil, kalau aku dengar sebelah pihak saya, lah ni aku nak panggil orang Islam lagu mana pula. Aku nak dengar alasan dia. Maka dia mengutuskan seorang untuk menemui dan mengundang orang Islam supaya datang menghadap. Sebelum itu mereka telah bersepakat untuk memberikan pernyataan jujur biar apapun yang terjadi kepada kita. Tuan-tuan ingat ni, tuan-tuan kena ikuti cerita ni tuan-tuan. Ni cerita ni 83 orang lebih ni tuan-tuan. Waktu tu Nabi tak ada ni. Rasulullah tak bersama dengan mereka. Nabi hanya mentarbiah dan mendidik jiwa-jiwa para sahabat, ya, supaya berlaku jujur dan amanah walau bagaimana sekalipun. Jangan cakap bohong. Ada tuan-tuan, jangan cakap bohong. Dan kita tahu tuan-tuan sekalian, para sahabat ini tuan-tuan berpegang teguh dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat, depa pakat sama kita. Lah ni lagu ni, walau bagaimana terjadi kat kita nak kena hukum bunuh ke, kita nak kena nak patah balik pergi Mekah ke dan sebagainya, biar pi. Yang penting kita cakap betul, sebab Islam ajak kita lagu tu. Tu dia tuan-tuan. Ya, kita kadang-kadang bila kita tersepit, tuan-tuan sekalian, mula untuk kita backup diri kita sehingga buat cerita-cerita supaya dan cerita itu mungkin tak betul dan sebagainya. Tapi sahabat ini prinsipnya, dan kita tahu bahawa tuan-tuan sekalian, ya, para sahabat ini di antara golongan ataupun kumpulan yang patut untuk kita contohi. Kenapa? Karena ini bertepatan dengan satu hadis yang disebut oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Jami' Sahihnya. Nabi kita SAW pernah sebut, ya, khairun nasi qurni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nabi pernah bagi tahu kepada kita bahawa sebaik-baik manusia ialah mereka yang duduk dalam kurun aku, yakni pada zaman aku. Bukannya Abu Lahab itu tak termasuk, bukan Abu Jahal itu tidak termasuk. Ini di kalangan para sahabat yang mentauhidkan Allah. Ya, sebab tu kalau kita dah tengok bagaimana para ibadat, kita tengok macam mana para sahabat ibadat. Ya, sebab tu disebut sebagai golongan salafun salih. Ya, golongan yang 300 tahun hijrah ke bawah, dan bagaimana takwa mereka, bagaimana akhlak mereka dan adab mereka, kita kena contoh. Ya, dan ini disebut dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, bagaimana ini inna Allah nazara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hambanya, dan di antara hati hambanya adalah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul qulub al-ibad fastafahu li nafsi. Sebaik-baik hati hamba iaitu hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hati selepas hati Nabi Muhammad SAW yang perlu untuk kita contoh adalah hati para sahabat ridwana alim ajma'in. Ini ya tuan-tuan sekalian, kita kena tengok akhlak mereka, adab mereka, dan juga bagaimana tokoh-tokoh yang hebat ini untuk kita contohi. Tuan-tuan sekalian, sebelum kita nak teruskan pembahasan ini, saya teringat satu cerita, ya. Dan cerita ini pernah dinukilkan oleh para alim ulama kita, dan tokoh ini yang mengarang kitab Al-Muhadzab. Ya, Al-Imam Nawawi Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Imam Nawawi dia syarah kitab Al-Muhadzab. Muhadzab ini siapa yang
mazhab Syafi'i, kita mazhab Syafi'i, maka pasti kita akan jumpa kitab ini, pasti. Ya, Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Tuan-tuan, pengarang kitab Muhadzab ni tuan-tuan sekalian, satu hari dia pergi ke pasar, dia bawa beberapa wang. Bila dia pergi ke pasar tuan-tuan sekalian, ya, dan bila dia balik rumah, dia cek-cek duit dalam poket dia tuan-tuan, duit dia hilang. Dan dia yakin bahawa mungkin duit dia tu terjatuh, hilang ketika dalam perjalanan. Dia pun patah balik pergi ke perjalanan yang sama. Ya, dia pun pergi patah balik, dia tengok dekat tempat pasar tersebut, tiba-tiba dia jumpa jumlah wang yang sama macam duit dia hilang. Tuan-tuan, sama. Contohnya kalau kata RM100, hak dia jumpa pun RM100 jugalah. Maka tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok dalam hukum syarak, maka kita kata bahawa kita katakan bahawa itu duit dia lah. Sebab perjalanan yang sama, ya. Dan juga jumlah wang ringgit pun hilang boleh yang sama juga. Al-yaqin la yazulu bisyak. Yakin mengangkat syak. Maka dia kalau ikut syaraknya boleh ambil dah. Tapi tuan-tuan, pengarang kitab Muhadzab ini, dia mengatakan bahawa apa bukti bahawa ini duit aku? Kemungkinan ada orang lain yang hilang pada tempat yang sama, jumlah yang sama, dan dia pun hilang. Maka tuan-tuan sekalian, dia tak jadi ambil duit itu. Saya nak sebut bahawa tuan-tuan sekalian, ini disebut sebagai fiqhul wara. Fiqhul wara, kefahaman wara. Bukan semua ada benda ni tuan-tuan sekalian. Ya, bukan semua ada orang ni tuan-tuan sekalian, dia tak ada wara. Kadang-kadang tuan-tuan dia minum pun minum diri lagu tu lah. Ustaz pun kadang-kadang tak ada warak ni tuan-tuan sekalian. Nah, kita kata bahawa memang susah nak buat ni, tapi ini sudah menjadi darah daging kepada insan-insan yang ada fiqhul warak. Ini kelebihan kepada dia. Bukan senang tuan-tuan. Tapi kalau kita lihat dalam perbahasan minum diri ni tuan-tuan, ada beberapa riwayat, ya, Nabi pun pernah minum duduk dan Nabi juga pernah minum diri. Ya, jangan kita ni pergi tengok tok-tok guru ni, ustaz-ustaz kita pergi minum diri, kita apa ni ustaz minum diri. Sabar dulu, ada riwayat dia. Nabi pernah minum berdiri tuan-tuan, tetapi jika benda itu dia menghalang, ketika Nabi nak duduk dia menghalang, sama ada benda itu tempat itu kotor dan sebagainya, maka dibolehkan untuk minum diri. Itu perbahasannya. Ya, tetapi kebanyakannya para sahabat melihat qa'idan Nabi minum duduk. Begitu juga Nabi pernah buang air ketika mana Nabi buang air. Ada sebagian mengatakan bahawa ada sebagian riwayat daripada Aisyah, selalunya Rasulullah qa'idan. Rasulullah akan buang air dalam keadaan duduk. Tapi ada beberapa ketika Nabi buang air dalam keadaan berdiri. Ini disebut dalam sebagai riwayat para sahabat. Kita ustaz tak pernah dengar ada Nabi pernah minum diri, kecing diri. Lah, memang ada. Saya terlibat dalam perbahasan tersebut. Dan riwayat itu riwayat yang sahih. Apabila bertembung di antara mukhalafah ar-riwayat, bertembung di antara dua riwayat itu, perlu kita jamakkan. Ini kaedah para ulama muhaddithin. Apabila dua bertembung periwayatan, satu Nabi kecing diri, satu riwayat tentang kecing duduk, jadi bagaimana periwayatan ini? Para ulama akan melakukan jamak bain riwayat. Dia akan campur semua riwayat ni dan harmonikan. Ya, maka para ulama membuat keputusan bahawa selalunya Nabi akan qa'idan, Nabi akan buang air kecil dalam keadaan duduk. Tetapi ada beberapa ketika yang memerlukan tuan-tuan sekalian Nabi kecing ataupun buang air secara berdiri, maka Nabi melakukan perkara tersebut. Jadi apabila kita melihat perbahasan itu, maka kita ini tuan-tuan, para ulama usul fiqh atau ulama fiqh tuan-tuan sekalian, mengambil istidlal daripada itu orang-orang yang ada masyaqqah, orang yang ada masalah kesihatan dan sebagainya, dia boleh mengambil daripada riwayat itu. Kita tak boleh mesti nak kena ni duduk juga. Ada keluasan fiqhnya. Sebab tu perbahasan ini perlu untuk kita kembangkan supaya kita tahu bahawa inilah Islam, agama yang mana kata dia melihat kepada waqi' seseorang itu, ya, muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Kembali kepada perbahasan sirah. Dia pergi merata ni tuan-tuan. Dia pergi merata, tak apa.
Kita kalau baca seorang-seorang ni, tuan-tuan boleh baca seorang-seorang kan, tapi bila kita duduk dalam majlis ilmu, dia ada perbahasan-perbahasan yang lain, jadi ya, perbahasan kita tu lebih, maknanya lebih luas dan sebagainya. Baik, kita tengok Raja Najasyi panggil sahabat-sahabat Nabi. Najasyi tanya, agama apakah yang telah menyebabkan kalian memisahkan diri kalian daripada kaum kamu? Ya, sementara kamu tidak masuk ke dalam agamaku dengan agama-agama yang lain. Najasyi tanya mereka. Dia kata, pasal apa yang menyebabkan hampa ni tinggal habis negara hampa ni? Ya, tinggal habis anak bini apa dan sebagainya, mak ayah apa. Dan kita tahu bahawa ada di kalangan para sahabat, isterinya belum lagi memeluk Islam, mak ayah mereka belum lagi memeluk Islam, tetapi disebabkan sayang dan mendukung perjuangan Nabi, mereka sanggup berhijrah. Ini dia tuan-tuan sekalian. Ya, maka Najasyi tanya, maka jawab Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu an, menjawab lantas mewakili orang Islam. Tuan-tuan, ada di kalangan para sahabat ni tuan-tuan, mereka ni kadang-kadang takut. Biasalah, kita pun macam tu juga. Kadang-kadang terlibat dalam satu mesyuarat, kadang-kadang kita ada pandangan dan idea. Kadang-kadang kita ada pandangan dan idea, kadang-kadang kita nak sebut dalam mesyuarat tu tak berani. Kita kuih kawan kita ni, hang tolong abang tak ni idea aku ni. Padahal idea kawan tu, tapi dia kuih, dia suruh hang tolong cerita tak. Pandangan-pandangan sekian-sekian. Takut tuan-tuan nak lontarkan pandangan tu. Baik, tak apalah. Maka Ja'far bin Abi Talib, dia seorang yang vokal. Ini kalau tak salah saya, Ja'far bin Abi Talib ini seorang sahabat, dia juga terlibat dalam peristiwa hijrah Nabi, yakni dakwah Nabi, misi dakwah Nabi daripada Makkah pergi ke Taif. Ja'far bin Abi Talib, kalau tak salah saya. Ya, ini juga terlibat dua orang ni, Nabi SAW dan Ja'far bin Talib dalam peristiwa ke Taif. Baik, maka Ja'far bin Abi Talib menjawab. Dia kata, tuanku, ya, kami dahulu adalah kaum jahiliah. Kata Ja'far bin Abi Talib, dulu ya tuanku, wahai tuan, kami dulu ni orang jahiliah. Ya, ilmu tak ada, perangai teruk. Ini dia kata, ni bukan saya kata. Ini disebut dalam kitab Zadul Ma'ad oleh Imam Ibn Qayyim. Dia kata, kami dulu perangai teruk, tak ada ilmu. Kami dulu sembah berhala. Wahai tuanku, kami sembah berhala. Ya, kami makan bangkai, kata dia. Ya, makan makanan yang tidak disembelih. Mana makan bangkai? Ya, melakukan perbuatan-perbuatan keji yang pelbagai. Macam-macam benda jahat kami buat. Ini Ja'far bin Abi Talib kata apa? Sebelum Islam meresap dalam jiwa kami. Sebab tu apabila orang yang mengenal Islam, ya, orang Islam tu satu hal, orang yang menghayati penghayatan Islam, itu orang yang berbeza. Ramai orang yang mengaku Islam, tetapi cara hidupnya tak sama. Ini timbul isu ni pula tuan-tuan sekalian, isu tentang Allah. Kita pun pelik tuan-tuan sekalian. Ya, isu tentang ada seorang ni artis ni tuan-tuan sekalian. Ya, dia jual kentut dia. Tuan-tuan sekalian, ni bukan saya kata, tak ada. Dia jual kentut dia, tak ada kerja lain kau. Saya mengikuti ada satu AJK panel penasihat syariah Bank Negara, Dr. Syamsiah nama dia. Ini saya sebut dekat WhatsApp. Dia tak apa sebab dia tubuh dalam Facebook dia. Kenyataan rasmi dia kata apa ni penjualan yang false. Tuan-tuan sekalian, dia orang Islam. Ya. Kita kata bahawa tak ada kerja lain, tak ada benda lagi yang boleh hang dapat rezeki daripada rezeki yang halal dan taibah. Kenapa hang buat benda lagu ni? Ya. Ujar muslimin mukminin yang dirahmati. Hari ini berlaku. Maksudnya ada orang beli tuan-tuan. Ada orang beli kentut orang ni. La haula wala quwwata illa billah. Saya bukan cerita ini berlaku pada hari ini tuan-tuan sekalian. Ada sampai tak reti nak fikir lah benda-benda lagu ni. Ya, subhanallah. Islam itu satu hal, benda yang lain. Penghayatan nilai Islam itu satu aspek yang lain. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, Ja'far bin Abi Talib dia beritahu kepada begitu. Orang kuat antara kami menindas orang yang lemah. Kami sebelum memeluk Islam, orang yang ada jawatan, kami ada kepentingan tertentu, ya. Kami ada pengaruh yang banyak dan sebagainya. Kami akan tindas orang yang zalim, orang yang lemah ini. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Nabi bila sampai di kota Madinah, ya, orang akan rasa terselamat dengan pemerintahan Nabi.
Ya, walaupun kita tahu bahawa di kota Madinah tu bukan semua orang ikut Islam. Kita tahu di perkampungan Bani Qainuqa, ratusan tahun sebelum kedatangan Islam di Madinah, orang Yahudi telah duduk di situ. Dan ini disebut, tercatat dalam kitab-kitab sirah kita. Ya, dan kita tahu bagaimana Abdullah bin Salul, Allah bin Ubay bin Salul, ini golongan munafik yang di hadapan Nabi mengaku Islam, tapi di hati mereka menolak Islam. Tetapi Nabi tahu, tapi mereka pun dijaga kebajikan dan hak mereka di bawah pemerintahan Islam. Ini keadilan. Dan ini keadilan Islam, ini keadilan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebut oleh Ja'far bin Abi Talib, bila kami dulu ni kami tidak ada ilmu dan Islam belum lagi, dan kami tak kenal lagi Muhammad pada ketika ini. Inilah amalan-amalan dan perbuatan kami. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, dah masuk isyak dah. Bila masuk isyak tu maknanya saya nak kena landing kapal terbang. Tuan-tuan sekalian, jadi insya-Allah ni maknanya ucapan dan pidato, ya, rasional dan juga alasan Ja'far bin Abi Talib ini kepada Raja Najasyi ini, tuan-tuan, panjang. InsyaAllah pada pertemuan akan datang, tuan-tuan, kita akan jumpa dan kita akan bahas lagi bagaimana alasan itu yang dinukilkan oleh Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu an kepada Raja Najasyi. Dan kita akan tengok bagaimana keputusan yang dibuat oleh seorang raja yang diperakui keadilan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa takat itu dulu perkongsian sirah kita pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.